Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik Tingkatan 4 KSSM untuk sukatan baru Okey, hari ini kita akan bincang berkaitan dengan paksi simetri. Okey, ini soalan KSSM sukatan baru lah. KSSM sukatan baru. Okey, hari ini kita akan belajar paksi simetri Okey, suatu graf fungsi kuadratik. Sebelum ni kita dah discuss apa tu fungsi kuadratik Okey. Okey, seterusnya paksi simetri suatu fungsi kuadratik ialah garis lurus. Ni point dia garis lurus yang selari dengan paksi y. So pelajar dah belajar sebelum ni. Ni paksi y, yang ni paksi x. So garisan simetri ni dia selari dengan paksi y. Okey, yang membahagi graf pada dua bahagian sama saiz dan sama bentuk. Okey, kita rujuk gambar rajah di bawah ni. Ini adalah paksi simetri. So dia adalah garis lurus yang selari yang paksi y Ni paksi simetri. Okey, paksi simetri ni dia mesti melalui dua titik lah. Dua titik. So titik maksimum, titik yang paling tinggi sekali yang graf, dan ni titik maksimum dan titik minimum. Ini titik minimum. So dia mesti lalu. Senang cerita paksi simetri ni bila kita lipat dua graf tu bentuk dia sama. Okey, paksi simetri juga kita menggunakan formula ni lah. Okey, untuk lakaran graf Okey, untuk lakaran graf, cikgu ulang lagi sekali, kita menggunakan formula ni lah. Negatif B per dengan 2A. Okey. Okey, kita rujuk slide seterusnya lah. Okey, untuk paksi simetri bagi suatu graf fungsi kuadratik selari dengan paksi y. Yang ni yang cikgu cakap tadi Sudah ulang tadi. So yang selari dengan paksi y melalui titik maksimum dan titik minimum. Okey. So secara general lah. Secara general, okey, setiap fungsi kuadratik mempunyai satu paksi simetri. Ini fungsi kuadratik. Okey, mempunyai satu paksi simetri. Okey. Paksi simetri akan melalui titik maksimum dan titik minimum. Titik minimum ni titik paling bawah sekali. Titik maksimum titik paling atas sekali. Okey paksi simetri. So cikgu lukislah paksi simetri tu yang mana? Yang warna hijau ni. Ni adalah paksi simetri, garis lurus yang selari dengan paksi y. Okey, seterusnya. Okey, kita sambung dengan latihan praktiskan diri 1.1b lah. Okey, tentukan bentuk graf bagi fungsi kuadratik berikut sama ada senyum. Ni senyum kita panggil dia senyum ataupun masam Okey, first kali kita tengok fungsi kuadratik yang ada lah. Okey, fungsi kuadratik yang ada. So cikgu tulis balik Fungsi X sama dengan X kuasa 2 tolak 4X tambah dengan 1. Okey, ni point dia. Okey, ni fungsi yang dia bagi Okey, fungsi bentuk lah. Bentuk yang pelajar belajar sebelum ni AX kuasa 2 tambah dengan BX tambah dengan C. Ni adalah bentuk lah. Ni kita panggil dia bentuk bentuk Okey, so bentuk ni pelajar kena tahulah. AX kuasa 2 tambah BX tambah dengan C. Okey, nak tentukan graf senyum ataupun masam. Okey, kita tengok nilai nilai yang dekat depan kat sini. So kita tahu kalau dia tu lebih besar daripada kosong. Okey, maksudnya nilai dia positif. So graf tu akan senyum. Kalau A lebih kecil daripada kosong, graf dia masam. Ni basic basic. Okey, kita tengok soalan 1A tu.
Okey, kita tengok soalan 1A. So nilai A dia dekat sini. Ni nilai A dia. So nilai A dia 1. Maksudnya A tu lebih besar daripada kosong. So automatik kita tahu graf ni senyum. Okey, kalau yang fungsi yang kedua ni, untuk soalan B ni fx okey sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 2x tolak 4. So kita tengok nilai A dia kat sini. So A dia negatif. Bila negatif kita tahu automatik graf dia masam. So graf tu masam Okey, settle untuk soalan nombor 1. Kita pergi soalan nombor 2. Okey, kita pergi soalan nombor 2 Bagi setiap fungsi kuadratik, okey dia bagi pada kita fungsi kuadratik fx sini ni fungsi kuadratik. Okey, di bawah nyatakan julat bagi nilai A. Dia nak julat nilai A dan nyatakan sama ada graf tersebut mempunyai titik maksimum dan titik minimum. Okey, kita dah belajar sebelum ni sebelum ni first kali kita kena tahu bentuk graf lah. So kalau bentuk graf dia lebih besar daripada kosong, kita tahu graf dia senyum. Okey, lebih kecil daripada kosong, graf dia masam. Ni automatik So kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama, bila graf dia senyum, ni soalan pertama graf dia senyum. So dekat sini ni adalah paksi simetri lah. Okey, dia akan ada titik yang paling rendah sekali kat sini. Ni titik minimum. So, ni titik minimum soalan dia. Titik minimum. So, kalau graf dia masam, soalan macam ni masam, dia ada titik maksimum. Okey, sekarang ni untuk menjawab soalan tu, so first kali dia tanya, nyatakan sama ada graf tersebut mempunyai titik maksimum dan minimum. Okey, yang ni dia ada titik minimum. Ni min minimum. So yang ni maksimum. Tu je, okey. Lepas tu dia tanya julat. Okey, kalau titik minimum kita tahu graf dia senyum. A lebih besar daripada kosong. Ni graf masam. A lebih kecil daripada kosong. Untuk jawab soalan ni lah. Okey, faham Okey, kalau senyum kita ada titik minimum. Kalau masam kita ada titik maksimum. Okey, kita sambung soalan nombor 3. Okey, untuk soalan nombor 3 ni kita tengok soalan tentukan titik maksimum. Okey, dia sambungan daripada soalan 1 2 tadilah. Titik maksimum, titik minimum. Okey, lepas tu nyatakan paksi simetri. Paksi simetri ni paksi di tengah-tengah lah untuk fungsi kuadratik ni lah. Okey, fungsi kuadratik. Okey, kita tengok graf ni. First kali kita tengok titik maksimum. Titik maksimum titik paling bawah sekali Maksimum, okey. Dan titik maksimum atas sekali, titik minimum bawah sekali lah. Okey. Dan nyatakan persamaan paksi simetri. Okey, first kali kita tengok paksi simetri. Paksi simetri ni paksi di tengah-tengah lah. Paksi di tengah-tengah Okey, kalau kat sini kosong, kat sini 8. So paksi simetri dia mesti yang warna biru ni. Di tengah-tengah dia paksi simetri. Okey, dia nak persamaan dia. So kat sini kita tahu 4 jadi X sama dengan 4. Ni persamaan dia lah. Paksi simetri ni. Okey, lepas tu bila kita tahu graf dia senyum, dia ada titik minimum. So titik minimum dia dekat sini. Ni titik minimum min. Okey, soalan dia tanya tentukan titik minimum. So kita baca koordinat lah. 4 negatif 15. Okey, ni yang pertama lah. Okey, yang kedua kita tengok. Untuk soalan B, kita tengok dekat sini Dekat sini dengan kat sini. Okey, nak tentukan paksi simetri, dia paksi simetri mesti di tengah-tengah. Okey, di tengah-tengah Okey, kalau dia bagi pada kita satu persamaan, so kita boleh cari menggunakan formula ni lah X sama dengan negatif B
per dengan 2A. Kalau dia bagi kita persamaan. So, kalau dia tak bagi kita persamaan, dekat sini kita boleh agak-agak. Okey, kita boleh agak-agak titik maksimum dia. Okey. Titik maksimum, titik yang paling tinggi sekali. Titik paling tinggi sekali daripada titik ini dengan titik ni lah. So, cikgu buatlah garisan simetri dia kat sini. Di tengah-tengah. So, kat sini X sama dengan 3. Paksi simetri. So, koordinat titik maksimum. Ini maksimum dekat atas sekali. So, kat situ lah. Ini max. Ini maksimum. So, maksimum pelajar kena kira lah. So, otomatik kita tahu koordinat dia 3. Kat sini adalah 13.5. Ini titik dia. So, boleh pelajar dapat secara ringkas. Okey, simple je. Okey, kita pergi soalan C. Soalan C kita tahu. First kali dia nak simetri. Kat sini ni negatif 4. So, paksi simetri mesti di tengah-tengah. So, kita tahulah tengah-tengah ni negatif 2. So, persamaan dia X sama dengan negatif 2. So, titik paling tinggi sekali adalah titik maksimum. Ni max maksimum. Berapa koordinat dia? Kat sini negatif 2 kan. So, negatif 2, negatif 4. So, cikgu tulis kat sini lah. Negatif 4. Boleh pelajar Okey, untuk soalan seterusnya sama juga dekat sini. Untuk soalan D tu paksi simetri dia di tengah-tengah lah. Okey, di tengah-tengah. Berapa nilai dekat tengah-tengah ni? So, kena tahu persamaan lah. Okey, soalan D cikgu bagi kat sini. Paksi simetri dia X sama dengan 2. So, dia ada titik paling bawah sekali. Ni titik minimum. So, kita tahu kat sini 2. So, koordinat dia 2, negatif 2 kat situ. So, negatif 2 kat sini Negatif 2. Okey, so settle soalan A, B, C dan D lah untuk. Okey. Terusnya. Okey lah, video cikgu dah 12 minit. So, cikgu akan sambung video seterusnya lah. Okey, untuk tajuk kesan perubahan nilai A, B, C lah terhadap fungsi kuadratik Okey, itu saja. Sebarang masalah boleh kontak cikgu. Terima kasih.